Subhanallah. Sebab itu Yahudi, Nasrani, Majusi, kan, Israel, apa yang mereka sebut? Kami tak takut dengan kekuatan umat Islam. Kami tak takut umat Islam sedang sibuk menguatkan dari sudut ekonomi. Kami tak takut semua tu. Kami tak takut serangan-serangan itu, serangan-serangan ini. Tapi yang paling kami takut, sekiranya solat fardu subuh umat Islam menyamai solat Jumaat. Tuan-puan sekalian, kemenangan umat Islam masih jauh. Sekarang kita boleh tengok, bukan sekadar solat Jumaat melimpah ruah, solat Jumaat pun sangat sedikit. Jauh lagi nak pergi ke solat subuh umpama seperti solat Jumaat. Dan ini juga berlaku di Masjidil Aqsa. Sekarang Masjid Aqsa sedang diserang, umat Islam di sekitarnya diserang. Kita tahu. Tetapi ketika tenang, ketika aman, tuan-puan sekalian, rakyat Palestin pun ramai yang lara, ramai yang lupa, ramai yang jauh daripada kehidupan Islam. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak juga tidak penuh, tuan-puan dan mati Allah sekalian. Allahu Akbar, Masya Allah. Akhirnya kita fikir apa? Kena jaga diri kita, ahli keluarga kita. Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni, Allah tinggikan darjatku di sisimu, warfa'ni warzukni, berikan rizki kepadaku, rizki yang halal. Kalau saya doa dengan Allah, saya minta, ya Allah, kurniakanlah rizki yang halal, jadikanlah aku perantaraan rizki untuk fakir miskin. Jadikanlah aku perantaraan rizki untuk asnaf fakir miskin, ya Allah. Perantaraan rizki mereka yang memerlukan, ya Allah. Jadikanlah aku perantaraan. Sebab itu benar. Bila walaupun dapat, dapat duit tu ni, Allahu Akbar. Allah beri rasa tak sayang. Rasa bagi. Sebab itu niat. Dan Allah bagi melimpah ruah rezeki. Masya Allah. Dan saya selalu minta, ya Allah, sekiranya rezeki itu menjauhkan diriku kepadamu, ya Allah, maka jauhkan aku daripada rezeki tersebut. Dan jika rezeki itu mendekatkan aku kepadamu, ya Allah, dan engkau beri dalam keadaan redha, ya Allah, maka berikan aku kekuatan untuk amanah dengan rezeki engkau berikan. Masya Allah. Warzukni wahdini, berikan hidayah kepadaku. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, perkara yang paling mahal akhir zaman adalah hidayah. Paling mahal, lebih mahal daripada emas, permata, lebih mahal daripada rumah yang mewah, lebih mahal daripada seorang suami yang saleh, lebih mahal daripada anak-anak yang saleh-salehah. Hidayah, petunjuk adalah satu kurniaan yang paling mahal. Siapa yang diberikan Allah petunjuk, maka selamatlah dia di akhir zaman ini. Masya Allah. Tuan-puan dan mata Allah sekalian, minta selalu petunjuk dengan Allah. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Ini doa Ashabul Kahfi. Kalau saya nak meeting, kadang saya nak bincang, kadang nak bincang dengan suami, baca doa ni dulu, tuan-puan sekalian. Kadang nak buat keputusan, doa apa? Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami, ya Allah, dari sisimu rahmatmu. Wahayyi lana min amrina rasyada. Dan tunjukilah, pimpinlah kami, ya Allah, dalam urusan kami ini, petunjukmu yang jelas, ya Allah. Kita minta petunjuk. Kita minta petunjuk daripada Allah. Sebab itu hidayah perlu diminta dengan Allah. Dan kita minta dalam solat, wahdini, ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku. Siapa yang mati dengan hidup dengan petunjuk Allah, bila dia lupa je, Allah akan ingatkan dia. Bila dia salah je, Allah akan hantar ujian untuk membetulkan dia. Bila jalan dia sengit sikit nak menuju ke neraka, Allah berikan dia signal-signal, teguran-teguran. Lalu dia betul kembali jalannya menuju ke syurga. Walaupun jalan tu perit, walaupun datang ujian dalam bentuk yang dia rasa berat, tapi itulah jalan dia nak menuju ke syurga Allah. Dia sentiasa hidup dalam petunjuk Allah, dalam hidayah Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, lepas salat, kalaupun kita dah malah nak zikir banyak-banyak, kalau saya dan anak-anak cuba istiqamah 6 zikir. Lepas dah salat, baca Al-Fatihah. Okey, kita pun astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, baca Al-Fatihah. Kemudian baca Ayatul Kursi. Jangan tinggal Ayatul Kursi. Wajib jangan tinggal lepas solat Ayatul Kursi. Lepas tu baca Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Baca Ayatul Kursi. Saya nak share ni amalan-amalan untuk jadi pendinding kita daripada fitnah-fitnah yang keluar tanpa henti dah sekarang ni. Satu demi satu, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda fitnah yang sangat jelas dah kelihatan. Kita tak boleh nafi dah yang kita sedang berada di gerbang tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda kecil dah 90% dah keluar. Ada yang kata 100% tanda kecil semua dah keluar. Kita sedang berada di gerbang nak keluarnya tanda-tanda besar kiamat. Dan kan, tanda besar kiamat bila keluar macam
biji tasbih yang terputus, dia akan keluar dengan laju. Jaga solat tuan-puan sekalian. Siapa yang jaga solat sudah tentu jaga aurat. Saya tak sebut pasal jaga aurat tuan-puan sekalian. Sebab itu saya sebut orang yang betul-betul jaga solat, dia sujud dalam solat kepada Allah sebagai tanda ketaatan kepada Allah, dia sujud. Mustahil orang yang betul-betul sujud dalam solat kepada Allah, mustahil dia tidak mampu sujud di luar solat. Bila kita sujud kepada Allah dalam solat, itu menunjukkan kehambaan kita. Kita sebut apa ketika sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha sucimu ya Allah yang maha tinggi. Ketika itu kita sedang merendahkan dan menghina diri ketika sujud. Masa sujud kita sebut perkataan apa? Allahu Akbar. Allah maha besar. Allah maha besar, kita pun tunduk menghina diri, level dahi kita sama dengan kaki. Itulah kehinaan kita, bahkan lebih hina daripada itu. Level dahi kita, muka kita yang mulia ini level sama tapak kaki kita sahaja. Level ketika itu berada di tanah. Itu diri kita, tundukkan betul-betul kepada Allah. Mustahil orang yang betul-betul tunduk diri dalam solat, di luar solat dia boleh berjalan dengan angkuh. Mustahil. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi marha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumiku ini dengan angkuh, dengan sombong. Siapakah orang yang sombong? Siapakah orang angkuh? Dia boleh berjalan, dia cari rizki dengan Allah, tapi di waktu sama dia menyakiti Allah. Dia boleh dalam solat tutup aurat dengan sempurna, melabuhkan dada, melabuhkan tudung. Dia boleh tutup aurat dengan sempurna, hanya kelihatan muka dan tangan saja. Adakah Allah hanya wujud di dalam solat? Adakah dia hanya menjadi hamba ketika dalam solat 5 minit? Adakah sebaik dia memberi salam, dia lupa dia masih hamba kepada Allah? Adakah Allah tidak ada di luar solat? Kenapa di dalam solat manusia ramai boleh tunduk sujud kepada Allah? Kenapa di luar solat seumpama Allah tidak ada? Kenapa dia bertukar rupa? Sebab itu bila Allah menyebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, solat itu akan mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan jika dia masih melakukan kemungkaran di luar solat, maka cek balik solat dia dan bimbanglah. Bimbang sekiranya solat selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun tidak boleh menjadi perisai di mahsyar kelak. Bimbanglah sekiranya solat itu tidak boleh menjadi asbab untuk ke syurga, tetapi menjadi asbab dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Dan ini disebut di dalam firman Allah yang lain, fawailul lil musallin allazina hum fi salatihim sahun. Maka celakalah, neraka welah orang yang menunaikan salat. Dan firman Allah ini bukan menyebutkan tentang orang yang tidak salat, tapi fawailul lil musallin, maka neraka welah, celakalah orang yang salat. Namun orang yang salat dalam keadaan lalai, salat dalam keadaan lalai. Allahu akbar tuan-tuan dan mata Allah sekalian.